created using Powtoon. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pensyarah iaitu Encik Zaini bin Abdullah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 dan isu yang saya cuba timbulkan adalah berkaitan dengan keberkesanan pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 terhadap sistem pendidikan di negara kita. Saya pergi kepada pengenalan. Apakah itu Akta Pendidikan 1996? Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961 yang bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan menjadi sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Ia menjadi asas pembentukan sistem pendidikan masa kini dan menjadi panduan yang amat penting dalam melaksanakan sistem pendidikan. Tanpa dasar yang jelas, sudah tentu sistem dan pelaksanaannya tidak akan tersusun rapi. Ia juga mengandungi matlamat, corak dan kaedah pendidikan yang hendak dibentuk dalam diri individu. Sebagai perbandingan, negara Amerika Syarikat tidak memiliki satu falsafah pendidikan yang digubal di peringkat negara, walaupun sistem pendidikannya adalah antara yang terbaik di dunia. Howard D. Meliger 1995 dalam bukunya School Reform in the Information Age mengenal pasti masalah ketiadaan falsafah dan dasar memberi dua impak kesukaran. Yang pertama, pendidikan guru dan kedua, pembaharuan pendidikan. Kesukaran yang kedua iaitu pembaharuan pendidikan adalah antara isu yang amat menyeluruh kerana ianya meliputi isu-isu kurikulum, sistem pendidikan dan kemajuannya daripada satu tahap kepada tahap yang lain. Ini membuktikan pentingnya sesuatu dasar pendidikan. Seterusnya, kita pergi kepada latar belakang. Latar belakang masalah ini adalah berkaitan dengan keberkesanan pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Zaman persejahteraan atau globalisasi merupakan satu cabaran baru bagi sistem pendidikan kita. Lahirnya Akta Pendidikan 1996 adalah satu sahutan kepada cabaran berkenaan. Pendidikan bertaraf dunia atau Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dijadikan objektif sistem pendidikan masa kini sebagaimana maksud beberapa akta pendidikan yang lain. Buat pertama kalinya,
kita melihat bukan isu perpaduan sahaja sebagai isu utama yang perlu diselesaikan, akan tetapi isu yang lebih global seperti keperluan guna tenaga dan keterampilan ilmu yang sesuai dengan zaman. Apatah lagi, zaman ini dikenali sebagai permulaan gelombang maklumat dan pengetahuan. Yang pertama, berkenaan dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Selaras dengan matlamat utama dasar pendidikan kebangsaan iaitu untuk menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum. Bahasa Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi dalam segala urusan. Namun begitu, penggunaan bahasa Malaysia masih lagi menjadi masalah kepada pelajar Cina dan Tamil. Sebilangan besar pelajar dari sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil masih lagi tidak pandai berbahasa Melayu. Kenapa hal ini terjadi? Sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa utama di negara kita dan masalah ini menjadi faktor penghalang untuk mencapai matlamat utama falsafah pendidikan kebangsaan iaitu untuk menyatukan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, isu yang mendapat perhatian dalam kalangan kementerian adalah berkaitan dengan masalah sosial dalam kalangan remaja khususnya pelajar. Sekiranya dilihat dari segi sistem yang telah disediakan dan dilaksanakan selama ini, terdapat usaha yang gigih untuk memperbaikinya dari semasa ke semasa. Sekiranya ditinjau secara halus dari segi hasil dari dasar dan sistem pendidikan kebangsaan, seharusnya kita mampu mengeluarkan pelajar yang berilmu, berakhlak, beradab dan bersopan, seorang individu yang boleh menjadi warga negara yang cukup baik. Namun, terdapat berbagai masalah moral, disiplin dan kelemahan akademik dalam kalangan sebilangan besar pelajar Melayu terutamanya dari dua bandar. Seterusnya, isu yang ketiga yang saya cuba bangkitkan dalam keberkesanan pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 adalah berkaitan dengan masalah prestasi akademik dalam kalangan pelajar Melayu. Pertama, prestasi pelajar Melayu lelaki yang rata-rata lebih rendah daripada prestasi pelajar Melayu perempuan. Kedua, rata-rata prestasi pelajar Melayu lebih lemah dari prestasi pelajar bukan Melayu. Kedua-dua masalah ini sudah menjadi masalah kebangsaan yang akan menjejaskan kedudukan dan kekuatan orang Melayu dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada masa ini, kita dapati tidak kurang daripada 100,000 orang pelajar lepasan SPM yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang akademik. Seterusnya, yang keempat, pencapaian orang Melayu dalam bidang sains dan teknologi juga semakin berkurang. Adalah jelas bahawa bilangan pelajar Melayu di bangku sekolah bahkan juga lepasan SPM yang cemerlang dalam bidang sains dan teknologi amat kurang sekali. Antara masalah yang telah pun dikenal pasti ialah terlalu sedikit guru siswazah dalam bidang sains dan matematik di sekolah peringkat menengah. Seterusnya saya akan pergi kepada langkah yang boleh diambil untuk membendung masalah ini. Berdasarkan isu yang pertama iaitu mengenai penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Cina dan India yang kurang memberasangkan. Okey, pada pendapat saya, cadangan saya adalah kerajaan perlu melaksanakan sekolah satu aliran di mana semua pelajar ditempatkan dalam satu tempat yang sama. Sekolah vernakular perlu dihapuskan kerana ia menghalang sekolah satu aliran daripada terlaksana. Saya yakin dan percaya di samping dapat memartabatkan bahasa Melayu ke dalam diri semua rakyat negara ini, ia juga mampu mencapai hasrat wawasan 2020 itu mencapai perpaduan. Seterusnya, pendapat saya berkaitan dengan masalah sosial.
Pendapat saya untuk membanteras gejala sosial dalam kalangan pelajar adalah dengan mempergiatkan lagi aktiviti-aktiviti di sekolah. Guru-guru perlu menyediakan pengajaran yang menarik agar suasana pengajaran dan pembelajaran dalam kelas menyeronokkan dan tidak membosankan pelajar. Hal ini akan menimbulkan minat pelajar untuk belajar dengan lebih bersemangat. Pelajar-pelajar akan fokus terhadap guru yang mengajar dan ini akan mengurangkan budaya ponteng kelas dan ponteng sekolah. Guru-guru perlu kreatif untuk mencetuskan suasana yang menyeronokkan semasa di dalam bilik darjah kerana sikap pelajar yang mudah hilang tumpuan akan menjadi lebih fokus. Okay, bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan prestasi akademik pelajar yang jatuh, merudum adalah daripada kerajaan, sekolah, ibu bapa dan semua pihak yang terlibat. Perlu memberi semangat motivasi yang cukup kuat kepada anak-anak Melayu supaya bersemangat tinggi untuk belajar dan menjadi ilmuwan. Mereka harus dilatih secara berterusan untuk terus tekun belajar sehingga menjadi orang yang cintakan ilmu. Sekolah juga perlu memainkan peranan penting untuk berusaha menghasilkan pelajar cemerlang secara serius. Contohnya kita harus mengadakan sekolah khas untuk pelajar cemerlang seperti sekolah berasrama penuh yang hanya menempatkan pelajar yang cemerlang akademik sahaja. Okay, langkah-langkah harus diambil untuk menambahkan tempat pelajar atau pusat latihan bagi pelajar yang tercicir ini. Contoh, college community. College community dirasakan amat perlu diwujudkan. Ia tidak sepatutnya dilambat-lambatkan. IPTS juga yang mampu memberi latihan khusus kepada pelajar seharusnya diberi bantuan untuk menjalankan latihan ini. Bagi masalah kekurangan guru dalam aliran sains dan teknologi adalah pada pendapat saya, kerajaan harus memberikan tambahan wang pepasan dalam bentuk wang kepada guru supaya mereka beriltizam yang tinggi untuk berusaha dengan dedikasi bagi meningkatkan kemahiran pelajar Melayu dalam bidang sains dan matematik ini. Okey, untuk penutup, akhir kata, pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial dan kekuatan rohani, moral dan etika ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamik. Misi kita sebagai rakyat Malaysia adalah untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Created using Powtoon. Bagaimana kita boleh meningkatkan sistem pendidikan di negara kita? Makan lebih banyak ikan untuk jadi lebih bijak? Pembedahan otak? Muat turun pembelajaran daripada internet? Cuba fikirkan idea yang lebih praktikal seperti guru terbaik di sekolah, menghargai kepelbagaian, meningkatkan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, pemikiran kreatif, pelibatan ibu bapa dan komuniti, berita baik. Semua idea ini sudah pun digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan bertambah baik. 1950, enrolment sekolah rendah 40%. Sekarang kita sudah mencapai kadar enrolment sejagat. Pelaburan tinggi telah dibelanjakan untuk pendidikan. Namun, untuk menjadi negara maju 2020 nanti, transformasi pendidikan perlu untuk mentransformasi negara. Untuk julung kalinya, semua rakyat Malaysia bersatu hati
untuk sama-sama menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Terdapat 5 aspirasi untuk meletakkan Malaysia di kalangan negara 1/3 teratas pendidikan terbaik di dunia dalam masa 15 tahun. Dengan pelan tindakan yang jelas bagaimana kita boleh mencapai hasrat tersebut, kita perlu mengubah cara bekerja melalui 11 anjakan penting. Pelan ini memberi faedah kepada semua pihak. Profesion keguruan, profesion pilihan dengan sokongan dan pembangunan profesional berterusan. Pemimpin sekolah lebih peluang dan sumber membuat keputusan bagi menjadi pemimpin instruksional lebih baik. Ibu bapa dan komuniti menjadi rakan pembelajaran anak-anak. Pegawai kementerian menjadi pemimpin perubahan berfokus kepada memberi sokongan kepada sekolah. Kita perlu raikan kepelbagaian dan menyokong sistem persekolahan sedia ada kerana kepelbagaian budaya dan bahasa merupakan asas pembentukan negara. Paling penting, 6 aspirasi murid. Murid kita akan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kita sudah pun membangunkan laluan untuk murid nita cerdas dan memberikan sokongan pemulihan kepada yang memerlukan. Fokus diberikan kepada pendidikan khas, pendidikan vokasional dan teknikal, sukan dan kesenian. Setiap murid pasti boleh dan akan berjaya. Sama-samalah kita membantu anak-anak kita mencapai impian mereka, tidak kira apakah impian itu. Maklumat lanjut mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, sila layari www.moe.gov.my. Selamat pagi, murid-murid.